Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebelum ke paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur, kita ikuti dahulu rangkuman utama. Susulan kemalangan latihan senjata di kem Syed Sirajuddin Gemas Negeri Sembilan, keadaan Korporal Udara Khairul Zaman Lokman, salah seorang mangsa insiden itu dilaporkan stabil. Jurulatih TUDM itu kini dirawat dan dipantau rapi di Hospital Segamat, Johor. Kemalangan berlaku tengah hari semalam ketika latihan senjata dan bom lempar. 2 individu maut termasuk seorang penuntut Institut Pengajian Pentadbiran dan Pengurusan Insta, Laskar Udara Muhammad Ikmal Masdi yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang lagi bangsa yang meninggal dunia, Jurulatih TUDM, Korporal Udara Muhammad Syuib Bidin. Dalam pada itu, jenazah Korporal Udara Muhammad Syuib Bidin, 33 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Penguburan Islam Tok Kapur, Kemaman, tengah hari tadi. Allahyarham meninggal dunia di Hospital Segamat, Johor petang semalam akibat cedera parah. Jenazah Allahyarham kemudian diterbangkan ke College Vocational Kemaman pagi tadi. Solat jenazah diadakan di Masjid Jami' Binjai. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar akan menghadap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin esok. Tujuannya memohon perkenaan baginda untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU DUN. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, beberapa cadangan tarikh pembubaran akan dipersembah kepada baginda pada sesi menghadap yang dijadual berlangsung di Istana Syarkiah pukul 9 pagi. Jejambat dari arah Kota Baru merentangi bulatan wakaf baru ke Pengkalan Kubur dibuka mulai hari ini. Ia berupaya mengurangkan kesesakan lalu lintas terutama pada waktu puncak dan musim perayaan. Projek berkenaan merupakan projek rintis pertama menggunakan kaedah model maklumat bangunan BIM yang berjaya disiapkan. Jadi apa yang dibuat? Yang dibuat ni pembinaan flyover jalan berkembang 4 lorong ya, dengan piawai JKR U5. Standard dia melintasi bulatan wakaf baru lah sepanjang 470 meter flyover ni. Dan pelebaran 2 jambatan sedia ada, iaitu jambatan asal rail sepanjang 26.2 meter dan juga jambatan alur akademik sepanjang 25 meter. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas merasmikan jejambat berkenaan. Pembinaan jejambat itu bermula pada Februari 2018 dan siap sepenuhnya 15 Jun lalu. Kosnya dijimatkan kepada 7.9 juta ringgit berbanding kos asal 105 juta ringgit. Diskaun maksimum 30% untuk jualan 12 barangan keperluan asas. Itu tawaran program Jualan Rahmah PJR bergerak yang diadakan di 11 kawasan parlimen sekitar Ibu Negara mulai Sabtu lalu hingga 1 Ogos ini. Inisiatif anjuran KPDN Kuala Lumpur itu berlangsung setiap Sabtu hingga Khamis. Antara barangan yang dijual termasuk ayam, daging, ikan, telur dan beras. Pelanggan sasarnya golongan berpendapatan rendah. Kita punya Jualan Rahmah bergerak ini memang disasarkan kepada penduduk golongan B40. That's why sebelum ni kita buat Jualan Rahmah di pasar raya, tapi kali ni kita bawa terus kepada penduduk B40. Kita pergi pula ke PPR, kampung-kampung perumahan B40. Yang ni semua tempat-tempat lokasi ini dicadangkan sendiri oleh ahli parlimen. Bukan KPDN, dicadangkan oleh ahli parlimen. Jadi ahli parlimen dia lebih tahu penduduk di kawasan dia di mana kawasan yang lebih memerlukan. Beliau berharap hanya pelanggan B40 saja yang berbelanja menerusi PJR bergerak. Ini bagi memastikan manfaatnya benar-benar dapat dinikmati kelompok kurang berkemampuan. Pelanggan yang ditemui mengakui harga yang ditawar menerusi program Jualan Rahmah bergerak itu lebih murah berbanding pasaran. Mereka berharap program seumpamanya dapat diteruskan pada masa hadapan. Dan rasa gembira lah dapat beli dengan harga ramah ni. Murah dari pasaran sedia ada sekarang. Alhamdulillah sangat teruja, tapi bagi kami ni sangat-sangat membantu sebenarnya dalam kadar ekonomi negara pun sekarang barang-barang pun tengah mahal. Jadi program ni sangat-sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang macam kami lah. Hati panas lah, sampai hati Maya ketawa lah. Macam kamu ada jaga kita semua.
Seronok lah, Alhamdulillah lah. Jadi selalu kan beli-beli barang bila dah murah macam ni. Inilah peluang, jimat lah sikit duit. 86.9% daripada 8,860 responden di seluruh negara setuju dengan pelaksanaan konsep Malaysia Madani. Sementara 68.1% responden menyatakan kefahaman terhadap konsep berkenaan. Data diperoleh menerusi kaji selidik Jabatan Penerangan. Mana di pihak kementerian kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang Muhammad Senator sebutkan tadi, sekadar retorik, tapi memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila di kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah lebih daripada semata-mata sebagai slogan ataupun konsep. Jadi alhamdulillah pada waktu ini dari segi hasil ekonomi, pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat, insya-Allah. Terima kasih. Pengurangan cukai taksiran 25% dan pembinaan 5 projek kejiranan madani KL bermula dari RM150,000. Itu antara 10 pembaharuan dan inisiatif di bawah Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus 500 juta ringgit. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik, kecek molek dan dengan baik. Kalau ada Menteri Besar yang sombong-sombong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih. ...130 individu ditahan menerusi ops bersepadu cegah samseng jalanan di Jalan Keluang, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Ismail Dollah memaklumkan 132 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan selain 37 kenderaan disita. 36 daripada keseluruhan kenderaan itu membabitkan motosikal. Operasi 3 jam mulai 1 pagi itu bagi membantras aktiviti samseng jalanan dan lumba haram. Lokasi tumpuan, mak rempit berkumpul turut digempur. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki terlibat kes penipuan urusan bebaskan banduan babitkan kerugian 3.5 juta ringgit. Penahanan dibuat di Johor Bahru 16 Jun lalu. Suspek berusia 35 tahun dipercayai menawarkan bantuan kepada seorang ahli perniagaan wanita untuk membebaskan anaknya dari penjara Kajang. Mangsa yang berusia 67 tahun mengenali suspek sejak 2020. Suspek mendakwa boleh berhubung dengan pegawai penyiasat kes untuk membebaskan anak mangsa yang dipenjara sejak 2019. Mangsa kemudian menyerahkan wang secara berperingkat kepada suspek sebagai dorongan menyelesaikan kes secepat mungkin. Laporan polis dibuat apabila mangsa menyedari telah ditipu kerana anaknya masih tidak dibebaskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Pemindahan penempatan dilakukan bagi penghuni penjara yang berada di zon merah atau kuning ke kawasan zon hijau bagi mengatasi kesesakan banduan. Pengarah Pengurusan Banduan Jabatan Penjara Malaysia, Komisioner Penjara Ajidin Saleh berkata, 5% penjara di negara ini dikategorikan sebagai zon merah. Kebanyakannya dikenal pasti di pantai timur seperti penjara Marang di Terengganu dan Pangkalan Cepa Kelantan serta di Sabah dan Sarawak. Merah itu bermaksud kesesakan dan kita boleh tolerance kesesakan pada kadar 20%. Katakan kapasiti 1,000, kiranya kapasiti 1,000 itu diisi oleh 1,200 banduan, maknanya masih tolerance lagi. Dan itu masih kita warnakan kuning. Tapi bila lebih daripada 20%, dia akan menjadi merah. Tambah beliau, beberapa program akan diperluas seperti sistem parol dan pelepasan banduan secara lesen serta program pemulihan pemasyarakatan. Pihaknya juga menyasarkan 2/3 banduan layak menjalani pemulihan dalam komuniti menjelang 2030. Cadangan mewujudkan modul lanjutan program Kor Bantuan Siswa Institut Pengajian Tinggi IPT selepas mereka tamat latihan pentaulihan sedang diteliti. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk T.S. Nur Hisham Mohamad. Jelas beliau, modul lanjutan tersebut bagi memastikan mahasiswa terus menerapkan nilai asas kebombaan dan penyelamatan selepas tamat latihan pentaulihan. Why not kita naikkan kita punya program ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Satu ialah ada penerusan, sebagaimana tadi saya umumkan. Kenapa kita dah groom dia orang ni, tak kaderkan dia orang ataupun internkan dia orang di balai bomba. Okey. Satu perkara yang paling utama ialah yang penting ni, mereka ni di peringkat awal ni, selain pada training ni, dia dah masuk dalam balai, dia dah hidup dengan budaya orang bekerja. Itu yang penting tu. Beliau berkata demikian selepas majlis tamat latihan pentaulihan pegawai bomba bantuan siswa melibatkan 49 pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinilai. Tambahnya, 3 buah universiti awam telah menubuhkan pegawai bomba bantuan siswa PBBS iaitu Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Tun Hussein On UTHM dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Sementara itu, menurut Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk T.S. Dr. Sharafuddin Mat Syarani, nilai serta asas yang diterapkan dalam program berkenaan amat penting bagi melahirkan graduan yang cemerlang kelak. Anak-anak ini didedahkan kepada bukan sahaja tentang disiplin, tetapi juga tentang kerja sepasukan dan juga kemahiran asas dalam kebombaan dan penyelamat. Kita tahu bahawa asas-asas ini sangat penting untuk pembangunan holistik mahasiswa-mahasiswi. Menggayakan fashion era 70-an, keunikan ditonjolkan sekumpulan pengusaha perniagaan gunting rambut di Johor Bahru. Mereka terdiri daripada anak-anak muda pelbagai bangsa. Laporan Ain Najiah Ahmad Mazlan. Darah muda. Kelompok usahawan belia itu amat meminati fashion 70-an. Mereka sama sekali tidak kekok, jauh sekali berasa malu untuk tampil dengan pemakaian era berkenaan. Berani melawan arus fashion jadi pegangan. Bagi mereka, ia keunikan yang dapat menarik perhatian. Kita nampak pada sekarang ni semakin kehilangan, semakin kekurangan. Jadi tahun 70-an ni lah merupakan satu era yang saya rasa era yang terbaik yang pernah ada dalam sekitar kehidupan manusia ni. So kita ingin membawakan ciri-ciri kemanusiaan, dia punya unity, the peace and love tu. So that's why kita suka dengan konsep 70-an ni. Pemilihan warna dan corak pakaian yang ditampilkan disesuaikan mengikut keadaan.
Ia bukan sahaja dapat memberi kesan kepada si pemakai, malah individu di sekelilingnya. Banyak juga kadang ada tu kita ikut pada mood. Hari tu contoh kalau macam hari tu mendung pun, so kita akan cari satu pakaian yang mungkin mencerahkan, menceriakan hari orang ke, dan juga dari segi biasanya kita akan tengok pada elemen-elemen yang ada pada baju tu lah. So kita akan cari balik elemen-elemen zaman-zaman tu untuk kita masukkan pada era pada tahun ni punya gaya lah. Ada dalam kalangan pelanggan mereka yang turut berkongsi minat sama, datang mengutip rambut dengan bergayakan fashion era 70-an. Santanam Kasih Nathan Louis P. berpendapat minat terhadap apa jua fashion harus diraikan. Ia simbolik kepada kebebasan berkarya untuk keterampilan diri. Soalnya keluarga saya suka pakai baju begini, nak pergi macam party ke birthday party kan, semua dress up dengan baju seluar, baggy pants, kasut Dr. Martin lah, dan accessories lah. So ini dengan bukan keluarga saya, kawan saya juga begitu juga. Ya, so kami macam datang sekumpulan dengan ada idea-idea dan sungguh minat dengan pakaian begitu. Ya. Walau zaman berubah, musim berganti, pemakaian ala 70-an masih kekal relevan dalam hati segelintir peminatnya. Bukan sahaja golongan berusia, malah golongan anak muda juga turut menggayakan fashion ini. Aina Jama Mazlan, RTM. Menjelang aksi separuh akhir Piala FA malam ini, skuad Selangor FC kini sudah bersedia sepenuhnya untuk berdepan saingan sengit menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Jelas ketujuhlatih Selangor FC Tan Cheng Ho fokus dan manfaatkan peluang sebaiknya perlu jadi keutamaan dalam usaha memburu kejuaraan Piala FA buat kali ke-6 Selangor FC. Of course, kita perlu pergi ke situ dengan satu matlamat, iaitu adalah untuk cari keputusan positif kerana kemungkinan di skala mati ini boleh berlanjut sampai 120 minit, kemungkinan besar boleh jadi juga, dan kita perlu bersedia any situation jugalah. Yeah. Sementara itu, Kapten Selangor FC Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi menyeru rakan sepasukan agar sentiasa waspada dengan setiap ancaman serangan JDT. So saya harap pasukan dapat bagi yang lebih baik lah daripada game sebelum ni. Dan kita tahu JDT bukan pasukan yang, mencakap bukan pasukan yang mudah lah untuk ditewaskan sebab dia pun tak ada kalah. Dan saya harap kita dapat berikan cabaran yang baik lah untuk game Senin nanti. Terus setia bersama kami seketika nanti laporan cuaca semasa serta lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Bila kita ambil alih, tanggungan subsidi elektrik terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan? Untuk rakyat, M40, B40 kita tak sentuh. Terus subsidi. Tetapi untuk golongan kaya, T20 maknanya teratas, dia bayar kos. Jadi saya kira fair. Jadi dengan itu kita jimatkan 10 bilion daripada subsidi. Kita subsidi 30 bilion. Tak ada kerajaan boleh tanggung macam kita tanggung. Satu lagi yang haji. Yang saya tarik ini bukan untuk rakyat umum. Saya kata orang kaya, ya, gaji RM10,000, RM50,000 sebulan, tak payahlah tabung haji subsidi. Kerana tanggungan kepada kerajaan berat. Kalau ini semua boleh dikawal, maka kos pendidikan pelajar kita minimalkan. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana iaitu sekitar 20 hingga 40 km sejam. Oleh itu, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Dan demikian, berdasarkan paparan imej satelit semasa, terdapat kelompok awan aktif di sekitar Selat Melaka, negeri-negeri utara dan juga pantai timur Semenanjung serta negeri Sabah. Keadaan ini menunjukkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Dapat diperhatikan melalui paparan imej gema radar terkini, hujan di sekitar Selat Melaka telah pun memasuki negeri-negeri utara Semenanjung sejak tengah hari tadi. Dan kini hujan masih lagi diperhatikan berlaku melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak, Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan turut bergerak menuju ke arah timur memasuki negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan juga Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini turut diperhatikan berlaku melibatkan hampir di kesemua bahagian bagi kedua-dua negeri dan lebih tertumpu di bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah. Keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Kerajaan Negeri Sabah galakkan syarikat dan industri mengintegrasi penggunaan drone dalam operasi perniagaan masing-masing. Perinciannya bersama Radin Robin. Ya, sahih. Kerajaan negeri menggalakkan syarikat dan industri berkaitan pertanian, perindustrian dan pelancongan di Sabah untuk mengintegrasi penggunaan drone dalam operasi harian. Ini penting bagi membolehkan syarikat maupun industri berkenaan berkembang maju seiring kemodenan teknologi semasa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, perkembangan teknologi drone perlu diadaptasi pemain industri memandangkan teknologi berkenaan mempunyai penggunaan yang meluas dan mampu menyelesaikan beberapa isu segera termasuk kekurangan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Jelas beliau, teknologi drone telah menjadi sebahagian daripada teknologi moden dan aplikasinya berkembang pesat merentasi pelbagai industri termasuk infrastruktur dan perkhidmatan selain membantu memastikan pemeliharaan ekosistem rizab semula jadi untuk generasi akan datang. Datuk Haji G menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Hari Terbuka Drone Sabah 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau mahu Sabah terus mengadaptasi dan menyesuaikan penggunaan teknologi drone untuk meningkatkan produktiviti, penciptaan peluang pekerjaan dan pembangunan yang mampan demi merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini kerana teknologi dan inovasi terbukti menjadi daya penggerak di sebalik pertumbuhan ekonomi, menambah baik modal perniagaan tradisional selain mencipta peluang baharu untuk usahawan dan pekerjaan.
Kementerian Pengajian Tinggi KPT sedang melaksana 3 inisiatif bagi menyediakan ruang kepada generasi muda menjadi matang dan dewasa seiring dengan pembinaan kapasiti intelektual dan kembar ilmu. Antara inisiatif tersebut meminda Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU menambah baik dan membangunkan satu ekosistem pro-mahasiswa dan melancarkan program semarak siswa madani. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pindaan yang dicadangkan antara lain memfokus kepada seksyen-seksyen yang menyentuh kebenaran persatuan mahasiswa untuk mengkumpul dan mengurus keuangan sendiri. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, mahasiswa perlu belajar mandiri dan berdikari serta bersedia bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat. Dalam pada itu, beliau memberitahu kementeriannya juga sedang berusaha menambah baik dan giat membangunkan satu ekosistem pro-mahasiswa. Ini termasuk memastikan persekitaran, kemudahan dan proses mengikut pengajian tinggi berjalan dengan selesa, selamat dan menyeronokkan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata tiada program pengajian di UMS dipendekkan tempoh pengajian daripada 4 tahun kepada 3 tahun. Sebelum ini, KPT mengenal pasti 44 program pengajian di institusi pengajian tinggi awam bakal dipendekkan tempoh pengajian, termasuk pengajian sains sukan dan teknologi maklumat. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata usaha Universiti Malaysia Sabah UMS membangunkan inkubator aquakultur Institut Penyelidikan Marin Borneo IPMB adalah langkah tepat bagi melahirkan lebih ramai graduan marin sekaligus melestarikan industri makanan negara. UMS satu-satunya institut pengajian tinggi awam IPTA yang membangunkan inkubator aquakultur bagi mengembangkan aktiviti pengkomersialan hasil penyelidikan aquakultur dengan kemudahan fasiliti sedia ada. Pihak universiti ada pendekatan bagaimana nak ilmu yang ada pindahkan pada masyarakat dan masyarakat boleh bangunkan keupayaan. So, ini antara perkara-perkara yang telah saya nyatakan sokongan apa yang universiti buat dan saya harap ianya dapat diteruskan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan lawatan dan merasmikan bangunan inkubator aquakultur IPMB UMS di Kota Kinabalu. Inkubator aquakultur UMS mula beroperasi hujung tahun 2022 dan dilengkapi 8 unit tangki induk ikan marin berkapasiti 80 tan, 16 unit tangki induk benih berkapasiti 50 tan dan tangki pelbagai saiz untuk tujuan pembenihan ikan. Keseluruhan tangki induk boleh menempatkan 70 hingga 80 induk ikan bergantung kepada saiz, manakala tangki-tangki benih ikan boleh menghasilkan 2 hingga 2.5 juta ekor benih ikan bagi tempoh setahun bergantung kepada spesies ikan diternak. Terdahulu, Datuk Seri Khalid menyaksikan majlis pertukaran dokumen Memorandum Perjanjian antara UMS dengan Malaysian Kuwaiti Investment Corporation Sendirian Berhad dan Yuk Folk Resources Sendirian Berhad. Turut berlangsung majlis pertukaran dokumen perjanjian perundingan antara UMS dengan Wong Aquaculture Sendirian Berhad. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO membuka sebuah pejabat baharu dikenali sebagai Wisma USNO bagi kemudahan operasi dan keselesaan ahli seiring pertambahan keahlian serta keperluan semasa. Majlis perasmian Wisma tersebut yang terletak di Dongongon Avenue disempurnakan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS yang juga Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Haji Ji berkata pewujudan Wisma USNO dan penyertaan parti itu yang diterajui Presidennya Tan Sri Pandikar Amin Mulia dalam kerajaan GRS dilihat satu perkembangan baik kepada politik negeri. Perkongsian Ketua Menteri tentang penglibatan awal beliau dalam arena politik pada tahun 1990 ketika bertanding merebut kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sulaman atas tiket USNO menimbulkan suasana sebak dalam kalangan ahli yang hadir. Sementara itu, Presiden USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia ketika ditemui pemberita memberitahu beliau akan menerapkan ideologi USNO menerusi media sosial untuk menarik minat golongan muda. Apabila mereka faham
melalui TikTok dan Instagram lagi lebih senang. Karena seperti yang saya selalu tekankan kepada mereka, saya kata pada ketika dahulu pejuang-pejuang Bapak kemerdekaan dahulu sebelum merdeka pada tahun 1963 bukan main pemimpin-pemimpin dahulu. USNO kini mempunyai kira-kira 13,000 keahlian dengan 18 bahagian di seluruh negeri. Penganjuran program kemasyarakatan termasuk pertandingan sukan mampu mengukuhkan hubungan rakyat pelbagai kaum dan agama sekaligus memastikan keamanan dan kemakmuran terus terpelihara. Sehubungan itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan memuji usaha Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN menjayakan pelbagai program seumpama di seluruh kawasan rukun tetangga KRT. Antaranya kejohanan badminton community yang dilihat mampu menerapkan nilai perpaduan dan integrasi melalui sukan termasuk di kampung-kampung dan taman perumahan. Saya percaya bahawa program di bawah kelolaan Jabatan Perpaduan ini adalah merupakan satu program di samping menyihatkan badan kita untuk bersukan, menggalakkan orang untuk beriadah, ia juga dapat merapatkan lagi silaturahim sesama penduduk kampung. Datuk Nizam yang juga Adun Apas bercakap kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan badminton tertutup komuniti Taman PPR Sri Apas di Dewan Sri Balung Batu Lapan, Tawau. Sebanyak 16 pasukan lelaki dan 16 pasukan wanita mengambil bahagian dalam kejohanan 2 hari yang berakhir semalam. Baik, sekian paparan berita dari Negeri Bawah Bayu, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja kita bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Baik, terima kasih Radwin. Aksi Liga Premier Futsal Malaysia MPFL, Pahang Rangers menepati ramalan muncul juara kumpulan A apabila berjaya menewaskan Sabah 4-3 di Arena Futsal Yayasan Sabah, Kota Kinabalu semalam. Dalam aksi tersebut, pemain import Pahang Ranger menjadi penyelamat apabila membantu pasukan itu menang tipis menewaskan Sabah. Sergio Jamur yang berjaya menjaringkan hat-trick pada perlawanan tersebut menjadi wira buat Pahang Rangers. Menurut Ketua Jurulatih Pahang Rangers, Gerard Casas, semangat melawan telah dibuktikan pemain sejak awal permainan. It was not our best game. He always tried to be inside the game 40 minutes, and today we had 2-3 moments in the first half, in the second half that we were a bit outside, but summarizing 3 points, unbeaten league, nobody injured, nobody red card, everybody available for the quarterfinals. So yes, I am satisfied. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sabah Saifuddin Abdul Wahid berpuas hati dengan semangat dipamerkan pemain sepanjang perlawanan tersebut. Sebab perlawanan yang pertama yang mula-mula kita memang belum bersedia, tapi kali ini kita menghadapi Pahang dengan menambahkan lagi latihan untuk mengimbangi perlawanan, sebab kita tahu Pahang merupakan pasukan yang terbaik di dalam kumpulan dan mereka tidak pernah tewas, dan alhamdulillah kami boleh memberi saingan. Selepas ini, Sabah dijadual menentang juara kumpulan B pasukan Johor Darul Takzim pada 8 dan 15 Julai depan. Dasar inklusif Sarawak dapat jadi panduan untuk mewujudkan keharmonian masyarakat pelbagai bangsa. Terus bersama Bumawin untuk perinciannya. Ya, terima kasih Sahi. Formula Sarawak berkaitan keharmonian dan persefahaman agama dan kaum harus dikongsi bersama masyarakat lain di luar negeri ini. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata ia sebagai asas kepada hubungan sihat antara agama dan kaum untuk keharmonian sejagat. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu sebagai seorang pemimpin Islam yang mentadbir Sarawak yang mempunyai masyarakat majmuk, beliau bertanggungjawab memastikan kepimpinan yang inklusif. Hak serta kepentingan semua kaum dan agama seharusnya dilindungi berdasarkan 5 prinsip makasih syariah. 5 prinsip terbabit ialah perlindungan nyawa, harta benda, kesihatan agama dan maruah. Beliau berucap pada sesi libat urus bersama ahli-ahli Majlis Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara dan Pasifik Reserve Zon Selatan di Auckland, New Zealand.
Premier memaklumkan kepada ahli-ahli Reserve yang hadir pada sesi berkenaan bahawa adalah menjadi tugas beliau memastikan agama-agama lain selain Islam diberi peluang yang selari untuk berkembang maju berdasarkan 5 prinsip tersebut. Tambahnya, di Sarawak, agama-agama lain dibantu menerusi unit hal ehwal agama-agama lain selain peruntukan turut disalur kepada sekolah-sekolah mubalik. Beliau menegaskan penghormatan mesti diberikan kepada kaum dan agama lain bagi tujuan pembangunan yang inklusif. Antara negara anggota reserve dari zon selatan ialah Australia, New Zealand, Fiji, Vanuatu dan Tonga. Baik, penduduk pelbagai kaum dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Lambe terus diseru memperkukuhkan perpaduan dan semangat harmoni bagi melancarkan semua pelan pembangunan yang dirancang untuk manfaat semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambe, Dr. Repin Lamat menjelaskan, Kesatu Paduan Masyarakat Berbilang Kaum ini juga telah diakui oleh Perdana Menteri semasa menghadiri sambutan Kawai Daya Peringkat Negeri baru-baru ini dan mengangkat tema Segulai Sejalai ke peringkat kebangsaan. Sampai kini kita pelbagai kaum di kawasan kita memang sentiasa bersatu padu, bekerjasama dan saling hormat menghormati. Jadi perkara itu harus kita pertahankan dan kita wariskan kepada generasi muda, generasi baru yang akan menerajui Sarawak itu di masa akan datang. Pelbagai projek pembangunan di kawasan pinggir bandar seperti Lambe juga menjadi keutamaan untuk dilaksanakan. Tegas beliau lagi, bersempena dengan 60 tahun kemerdekaan Sarawak pada tahun ini, hasil kemerdekaan yang diwarisi hendaklah dihargai dan dipelihara sebaiknya. Beliau berucap merasmikan Majlis Ngiling Bidai DUN N72 Lambe Miri. Pada majlis itu, beliau menyerahkan cek projek kecil luar bandar berjumlah RM624,000 kepada 78 Jurukuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan Biro Wanita serta RM120,000 kepada 9 gereja dan 6 chapel bagi membantu mengelolakan pelbagai program dan aktiviti. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah mendaftar kira-kira 7.8 juta individu berusia 18 tahun ke atas bagi nombor pengenalan cukai atau TRN setakat pertengahan tahun ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan LHDN Hisham Rusli berkata, jumlah tersebut merupakan individu pembayar cukai pendapatan baharu yang belum mempunyai rekod sebelum ini. Jelasnya, nombor pengenalan cukai yang diperkenalkan tahun lepas kepada semua warga negara Malaysia bagi pembayar cukai yang boleh ditaksir dan pembayar cukai yang dikehendaki untuk mengemukakan borang nyata. Hisham menambah pelaksanaan nombor pengenalan cukai akan dilakukan secara menyeluruh mulai tahun ini dan diberikan secara automatik. Kalau 7.8 juta ni adalah mereka yang belum ada nombor pengenalan, nombor pengenalan. Tax Identification Number ni pada tahun ini kita mendaftarkan lebih kurang 7.8 juta lebih kurang. Mereka boleh menyemak melalui portal kita MyTax ataupun mereka boleh hadirlah ke mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri yang terdekat. Hisham Rusli berkata demikian kepada pemberita selepas sesi libat urus bersama pengamal percukaian dan badan profesional berkenaan pelaksanaan e-invoice Zon Sarawak di Kuching. Tambah beliau, inisiatif e-invoice akan menyokong penggunaan nombor pengenalan cukai dan membantu memperkemas serta memperkasakan sistem percukaian negara. Ia diharap akan meningkatkan ketelusan cukai di samping menyediakan penilaian risiko pematuhan yang lebih tepat. Inisiatif tersebut sejajar revolusi digital serta persekitaran perniagaan ketika ini yang menuntut cara lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan sama ada di peringkat domestik maupun global. Hampir 100% kawasan di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau sudah menerima bekalan elektrik. Adun Batu Danau Palus Palungumang berkata, Kampung Selidong menjadi kawasan terakhir yang dibekalkan dengan kemudahan elektrik dari sistem grid.
Menurut Paulus, bagi kawasan yang jauh di pedalaman, kerajaan akan menyediakan kemudahan asas tersebut melalui projek di bawah skim Alternatif Elektrik Luar Bandar Sarawak, SARES, yang merupakan usaha kerajaan negeri bagi melengkapkan kemudahan elektrik di kawasan pedalaman. Beliau menyatakan demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak sempena Pesta Mendamit di Dewan Terbuka Nangan Mendamit di Limbang. Majlis dihadiri Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Dalam perkembangan lain, Paulus menyatakan banyak projek telah dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di Dun Batu Danau. Ia meliputi projek pembangunan infrastruktur yang bakal memberi manfaat kepada penduduk setempat. Antaranya Anjung Usahawan Mendamit yang telah siap sepenuhnya dan dijangka dapat digunakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi dalam ucapannya menyeru masyarakat setempat agar terus bersama kerajaan untuk kemajuan yang lebih baik. Katanya ia bagi memastikan segala program pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar. Baik, sementara itu pada Majlis Berasingan di Bintulu, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menegaskan supaya tidak terlalu bergantung kepada geran projek kecil luar bandar MRP untuk pembangunan fizikal sesebuah rumah panjang atau penempatan penduduk. Sebaliknya, dana tersebut harus diguna untuk membangunkan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Berucap pada penyampaian cek MRP dan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS di Bintulu, beliau menjelaskan bahawa kerajaan dengan peruntukan yang terhad tidak berupaya untuk menunaikan semua permintaan penduduk. Jadi kita plan ke 10 atau agaknya potong, ya kita boleh minta agaknya potong kena. Sama berkira kena. Dan anak anda ke 100%, kita mampu mesti ngigak usaha. Boleh ngigau usaha. Sebenarnya projek betul duit betul kena kita membangunkan masyarakat kita sebenarnya. Kita minat membangunkan physically ngagar rumah ngagar tu semua. We getting nowhere. Oleh itu, beliau mencadangkan agar rumah-rumah panjang yang masih baik dikekalkan serta dibaik pulih mengikut keperluan sebenar. Pada majlis tersebut, sebanyak 26 penerima MRP terdiri daripada JKKK, Badan Bukan Kerajaan, NGO, kelab dan persatuan menerima geran masing-masing selain 13 penerima PPRMS di Dun Kemena. Ia melibatkan peruntukan hampir RM1 juta. Mengambil kira dasar ekonomi Sarawak yang inklusif serta potensi perniagaannya, sebuah syarikat gedung tekstil dari Semenanjung bakal melebarkan sayapnya ke negeri ini tahun depan. Pengarah urusan kumpulan JKL, Datuk Seri Muhammad Farus Muhammad JKL berkata, atas dasar itu Sarawak menjadi destinasi terbaru pelaburannya. Dengan nilai pelaburan mencecah RM100 juta, syarikatnya dijangka akan membuka cawangan baru di Kuching dan Miri. Dan saya juga disarankan oleh pelanggan-pelanggan daripada Brunei mengatakan buka di Brunei. So I feel better we buka dekat Miri. So daripada duit kita mengalir keluar, lebih baik kita menarik duit datang ke negara kita kan. Datuk Seri Muhammad Fairoz bercakap kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di bangunan Baitul Makmur Kuching. Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Pertubuhan Artis Sarawak yang diketuai oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyampaikan memento khas berupa lukisan kepada Premier Sarawak. Ia bagi menghargai sokongan kerajaan negeri dalam menyumbangkan peruntukan dana bagi kem artis di Anah Rais pada Disember tahun lepas. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, terima kasih Bu Ma. Gaya hebat, harga rendah. Festival Fashion dan Kecantikan. Festival Fashion dan Kecantikan. Shopee 77. Gaya hebat, harga rendah. Beli sekarang di Shopee 77 Festival Fashion dan Kecantikan. Perkembangan menjelang Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun membabitkan 6 negeri. Rundingan agihan kerusi antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN dijangka selesai selepas perayaan Aidiladha.
Pengerusi PH Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri mengesahkan hanya berbaki 1 atau 2 kerusi saja lagi yang belum dimuktamad. Mengenai kriteria bakal calon, beliau berkata individu berkredibiliti dan boleh menang akan ditampilkan. Satu jawatan kuasa khas bakal ditubuhkan bagi merancang aktiviti komersial di sempadan negara. Perinciannya bersama Suhil Matno. Ya, sahih benar. 4 kementerian disyorkan terlibat jawatan kuasa khas itu. Ini termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, pihaknya mengambil tanggungjawab penuh mengkomersialkan kawasan sempadan. Jelas beliau, wujud potensi besar di sempadan Sabah dan Sarawak yang dapat memberi pulangan kepada rakyat dan negara. Dan kita kena bersedia khususnya apabila Nusantara dibangunkan dan Indonesia berlari pantas untuk menyuburkan ekonomi mereka dan kita di Sabah dan Sarawak tidak boleh ketinggalan. Bagaimanapun, beliau menegaskan operasi penguatkuasaan akan tetap jadi keutamaan bagi mengekang sebarang aktiviti jenayah. Ini termasuk penyelewengan barangan bersubsidi. Situasi menang-menang, win-win ini harus kita dapat supaya barangan tempatan boleh dibeli tanpa subsidi dan ini akan memberikan pulangan yang besar kepada negara dan aktiviti penyeludupan itu dapat kita minimumkan pada masa ini. Kerajaan sedang merangka Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR bagi mempercepat usaha peralihan tenaga negara. Pelan yang dijangka dilancarkan pada separuh kedua tahun ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mencapai sasaran sumbangan nasional yang ditentukan NDC. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara tersebut penting untuk dicapai memandangkan NDC juga terkandung dalam rancangan Malaysia ke-12 dan Dasar Tenaga Negara 2021-2040. To implement this policy successfully so as to reap the full benefits of the significant socio-economic advances for the nation, the government is further developing several strategic roadmaps. Our paramount importance is the National Energy Transition Roadmap, which will outline the overarching strategy and high-impact initiatives to expedite the energy transition efforts. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Persidangan Energi Asia 2023 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Sementara itu, Dewan Negara dimaklumkan tiada cadangan mewajibkan amalan tadbir urus alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG terhadap pemain industri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia dikhawatiri akan membebankan khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagaimanapun, usaha pemupukan kesedaran dan kefahaman mengenai agenda ekonomi hijau terus dipergiat. Jadi tumpuan buat masa sekarang dalam tempoh 1-2 tahun ini ialah untuk mewujudkan permintaan daripada syarikat-syarikat kecil yang insya-Allah kerajaan akan pertimbangkan bentuk bantuan kewangan untuk mereka mula melaksanakan secara sukarela, kerana melalui itu apabila lebih banyak pula syarikat yang boleh menawarkan khidmat pematuhan dan standard ESG ini, itu akan menurunkan kos untuk jangka masa yang panjang. Beliau sebelum ini menjelaskan kementerian berusaha mewujudkan ekosistem ESG bagi mempercepat penerimaannya terutama dalam kalangan PMKS. Tinjauan PMKS 2023 oleh SME Corp menunjukkan pada Januari hingga Februari 2023 hanya 39.9% daripada 1,489 responden yang menyedari kepentingan amalan ESG dalam perniagaan mereka. Setakat ini amalan ESG dilaksanakan secara sukarela dan hanya melibatkan syarikat yang memfokuskan pasaran antarabangsa.
Ini pula susulan ketegangan di Moskow dan wilayahnya yang kian memuncak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan sedia bawa pulang 755 rakyat Malaysia yang berada di Rusia jika keselamatan mereka terjejas. Wisma Putra sedang menyediakan perancangan rapi untuk tujuan itu. Tindakan-tindakan keselamatan termasuk jika keadaan tidak dapat menjamin keselamatan rakyat Malaysia di sana, usaha ke arah untuk membawa mereka balik ke Malaysia sedang diatur oleh pihak Wisma Putra. Walaupun manapun kita akan terus memantau situasi di Rusia dan kita harap kedudukan keselamatan akan terjamin khususnya untuk rakyat Malaysia di Moskow dan di Rusia keseluruhannya. Baik saudara, sekian paparan berita dari Kuala Lumpur. Salam Malaysia Madani kembali bersama Sahih. Baik Su, terima kasih. Peruntukan tambahan lebih RM3 juta yang diumum Perdana Menteri untuk meneruskan pembinaan Masjid Changlun disambut baik. Penduduk setempat menyifatkannya sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan membangunkan Islam dan umatnya selari konsep Malaysia Madani. Laporan Syafiqah Fizmal. Masjid Changlun bakal dibina di kawasan seluas 3 hektar berhadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Pembinaannya amat diperlukan untuk keselesaan jemaah melaksana ibadah. Ini memandangkan masjid sedia ada, iaitu Masjid Ihya Ulumuddin, sudah tidak dapat menampung kapasiti jemaah yang terus bertambah. Bila PM dapat berita ini, PM luluskan peruntukan tambahan dengan harapan kita dapat sebuah masjid yang tersegam indah di Pekan Changlun. Di Changlun ini memang tak ada masjid yang besar. Jadi kita haraplah dengan siapnya projek ini dapat menampung sekurang 2,000 orang jemaah. Kan? Lagi pula masjid ini dekat dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Kita mengharapkan pelajar-pelajar boleh menempatkan masjid ini sepenuh-penuhnya. Masjid Ihya Ulumuddin akan dikekalkan meskipun ruangannya terhad, namun struktur binaan masjid itu masih kukuh. Dipercayai berusia mencecah seabad. Masjid Ihya Ulumuddin merupakan antara masjid tertua di Kedah. Penduduk mahu masjid yang dibina menggunakan kayu balak secara bergotong royong itu dikekalkan. Kenangan itu sangat istimewa di hati mereka. Jadi masjid ini kita akan cuba jaga, pelihara sebaik yang mungkin. Dan hari ini juga telah kita sehingga kini telah kita usahakan untuk tukarkan kapet baru, kita telah catkan baru, bumbung baru, kita buat kolah kita baru, perbaik bilik air dengan bantuan jawatankuasa kita yang baru dilantik baru-baru ini. Masjid Changlun yang baru akan segera dibina selepas tertangguh sejak tempoh PKP akibat pandemik COVID-19. Masjid bukan sahaja tempat untuk beribadah semata-mata. Bahkan, ia juga merupakan tempat untuk menjalankan pelbagai aktiviti termasuk aktiviti ekonomi. Syafiqah Fizmal, RTM. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu mengadakan lawatan kerja ke kilang Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd MNFSB di Gurun, Kedah. Kunjungan kali pertama beliau ke kilang itu bagi melihat proses pembuatan, gudang penyimpanan serta mendapatkan gambaran menyeluruh proses pembuatan baja. MNFSB merupakan syarikat usaha Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan Petronas Chemical Fertilizer Kedah Sdn Bhd yang mula beroperasi pada tahun 2004. Kilang berkenaan memproses pelbagai jenis baja di bawah skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan SBPKP, baja NPK tambahan skim insentif pengeluaran padi SIPP serta skim baja dan racun padi bukit SBRPB. Nafas memberi jaminan bahawa tahun ini hal bekalan baja mencukupi untuk di seluruh negara.
dan dapat disampaikan mengikut jadual penanaman padi. Itu yang jadi para petani tidak perlu rasa risaulah. Cuma macam biasalah kena daftar awal dan sebagainya, takut kelewatan kerana teknikal masalah pendaftaran dan sebagainya. Pembekalan baja berkenaan merupakan inisiatif mengurangkan kos pengeluaran padi di samping meningkatkan pendapatan petani dan pesawah. Dalam lawatan itu juga, Nafas memperkenalkan produk baja baharu keluaran MNFSB iaitu Seal Grow Plus. Ia merupakan baja mineral silikon yang berfungsi sebagai perapi tanah. Kelebihan utamanya ialah menetralkan pH dan meningkatkan keupayaan tanah untuk memegang nutrien apabila pembajaan dilakukan. ...297 projek menggunakan kaedah modul maklumat bangunan BIM dan sistem bangunan industri IBS sedang dilaksana Kementerian Kejeraya. Penggunaannya dalam projek jalan dan bangunan mampu meningkatkan kualiti dan produk pembinaan. Ini kerana ia dapat menyeragamkan reka bentuk dan mempercepat tempoh pembinaan. Jadi penggunaan BIM ini memang ada dapat membantu dan mengesan lebih awal lah isu-isu pencangkahan sekiranya ada di antara reka bentuk dan pembinaan yang mungkin berlaku dengan bantuan modul 3 dimensi, 3-dimensional reka bentuk jalan atau jambatan tersebut. Ia boleh mengelakkan risiko kelewatan pelaksanaan projek. Beliau turut memaklumkan pihaknya bercadang menggunakan BIM dan IBS secara maksimum dalam sektor pembinaan. Ia merupakan strategi berimpak tinggi yang mampu mengurangkan kebergantungan sektor pembinaan kepada pekerja asing. Ini dapat dilakukan menerusi pengukuhan kompetensi dan adaptasi teknologi. Berhubung isu anak pelarian Rohingya yang ingin melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA negara ini, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, Hamzah Ishak berkata perkara itu perlu diteliti terlebih dahulu. Ini termasuk mengadakan perbincangan melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi berkaitan. Di panas-panas lagi sebab baru sahaja diluluskan pada 11. So apa-apa perkembangan, kita ada jawatankuasa pengurusan pelarian di peringkat tinggi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan saya percaya perkara ini kita akan bawa ke jawatankuasa tersebutlah untuk kita perhalusi bagaimana laksanakan, sebab perkara ini ada banyak pro and con dia. Jadi kita kena menarik rambut daripada tepung, rambut jangan putus, tepung jangan selera. Itulah kaedah kita mengurus pelarian. Aksi separuh akhir Piala FA di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi berlangsung penuh debaran sebelum Kuala Lumpur KLCT FC mengesahkan slot kesaingan akhir. Skuad bimbingan Boyan Hodak menang selepas menewaskan Terengganu FC TFC 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Dalam aksi tersebut, skuad TFC bermula garang apabila melancarkan serangan seawal minit pertama. Namun rembatan Ivan Mahmud berjaya digagalkan penjaga gol Muhammad Azim Al-Amin Kamaruddin. KLCT yang hadir selaku pasukan pelawat bangkit membalas serangan. Malangnya percubaan Sebastian Avanzini pada minit ke-9 tersasar di sebelah kanan gawang. Kedudukan kekal tanpa jaringan hingga tamat 90 minit permainan sekaligus memaksa perlawanan diteruskan dengan penentuan penalti. Selepas ini, KLCT FC bakal bertemu sama ada juara bertahan Piala FA musim lepas Johor Darul Takzim JDT atau Selangor FC yang akan beraksi dalam satu lagi aksi separuh akhir di Stadium Sultan Ibrahim SSI malam ini. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.